Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. So, hari ini kita nak lihat pelajar-pelajar tingkatan 4 punya soalan. Soalan tingkatan 4 yang mana soalan ini adalah soalan pentaksiran. Okey, pentaksiran tingkatan 4. Okey, so kita lihat pelajar-pelajar semua dah masuk dalam kelas kita hari ini. Okey, cikgu present. Okey, so semua orang nampak tak cikgu punya skrin? Okey, Najwa nampak tak cikgu punya skrin? Nampak. Alhamdulillah. Okey, so saya harap semua orang dah buat dekat dalam buku. Saya harap semua orang dah buat dalam buku. Sebabnya kita nak bincang sahaja. Okey, so untuk kelas kita yang ini, okay, kalau kamu tengok kat sini, soalan nombor 1. Okay, jadual 1 di bawah menunjukkan bilangan proton dan neutron bagi atom unsur V, W, X dan Y. Okay, so kita ada V, W, X dan Y. Okay, kemudian apakah yang dimaksudkan dengan isotop? Okay, siapa boleh jawab? Amiza, boleh bagi tahu cikgu apa maksud isotop? Apa maksud isotop? Ada sesiapa boleh bagi cikgu apakah maksud isotop? Tak ada siapa? Okey, dalam maksud isotop ni keluar dalam SPM tahun 2020 tau. Dia keluar dalam SPM tahun 2020. Okey, so soalan ini, apakah yang dimaksudkan dengan isotop? So, semua orang mesti ada perkataan yang pertama. Kalau tak nampak cikgu punya skrin bagi tahu ya. Okey, isotop. So, isotop ialah atom. Mesti ada perkataan atom. Tak ada perkataan atom, salah. Okey, atom yang mempunyai atom yang sama jenis. Atom yang sama. Isotop ialah atom yang sama dengan elemen sama unsur. Atom yang sama unsur. Okey, tulis ya. Soalan 1A1. Nanti kamu kena upload dalam Google Form. Nanti cikgu bagi Google Form dia. Atom yang sama unsur. Apa lagi yang sama? Sama bilangan proton. Okey. Tetapi nombor neutron yang berbeza. Okey. Nombor neutron yang berbeza. Okey, boleh nampak ya? Semua orang boleh nampak ya? Okey. So, duduk tempat masing-masing tak tu? Cikgu nak tengok map jap. Nasib baik. Semua duduk tempat masing-masing. Bagus. Okey. So, macam-macam dalam kelas tu siapa yang bergerak-gerak tu? Okey, so pergi kepada soalan nombor 2. Which atoms are isotop? Atom-atom manakah yang isotop? So, macam mana kamu nak tengok? Okey, isotop kamu nak tengok nombor proton dia kena sama. So, nombor proton yang sama maksudnya V dan X. Kalau kamu buat satu saja V saja, salah. Kamu kena buat dua. V dan X. Okey? V dan X. Okey. Kemudian B. Nyatakan satu isotop yang boleh digunakan untuk merawat pesakit thyroid. Thyroid tu apa? Yang beguk tu. Yang beguk tu. Ingat tak? So, apa? Yang mana satu untuk sakit thyroid? Nama dia adalah iodine 131. Okay, iodine 131. Okay, kemudian tuliskan susunan bagi atom W. Mana W? So, W. So, berapa ni? 11. Kalau dia suruh susun, so kamu kena buatkan nombor rumah dia. Yang rumah pertama paling maksimum kena 2. Nombor rumah kedua paling maksimum kena 8. So, 2 tambah 8,
10. Dia nak 11 kan? So, tinggal lagi berapa? Tinggal lagi 1. So, 2, 8, 1. Okey, 2, 8, 1. Okey, soalan nombor 2. Kenal pasti kedudukan. Kalau dia kata kedudukan, kamu kena cakap kumpulan dia di mana. Kala dia di mana. Okey, kumpulan di mana dan kala di mana. Okey, kumpulan di mana dan kala di mana. Okey. Siapa yang bergerak-gerak tu belajar ke tidak? Okey. Biasalah. Okey, kita cari kaedah yang lain. So kaedah lain, contoh macam ini kan. So ini dalam skrin siapa-siapa yang tak masuk kelas cikgu. So ini adalah cikgu punya skrin lah. So pelajar dia akan duduk dekat tempat dia. Nampak? So kita ada kat sini 10 pelajar. Okey, kita ada 10 pelajar. Okey. Korang tak dengar suara cikgu Sekejap Di kala 3. So, kala 3 kumpulan 1. Kumpulan tengok kepada elektron valence yang paling hujung. Kala kita tengok ada berapa rumahnya. Yang ini pelajar tak banyak salah. Tingkatan 4. Kita tengok soalan yang bawah pula. Okey. Elemen unsur W dan Y mempunyai sifat kimia yang sama. Okey, W dengan Y. So, kita tengok W dengan Y. So, dia nak W dengan Y ni unsur yang sama, sifat kimia yang sama. Okey, antara W dengan Y, mana yang paling reaktif? Siapa dapat jawab? W dengan Y, siapa yang paling reaktif? So, korang tengok kepada, dia punya electron valence ataupun electron arrangement, susunan elektron. So 11 2.8.1. So dan yang W 2.8.8.1. So dia berada di kumpulan 1. So bila dia berada di kumpulan 1, ini bermaksud kumpulan 1 ini bermaksud semakin turun sahaja kumpulan, catat ya, semakin turun sahaja kumpulan, semakin reaktif. So, antara W dengan Y, siapa yang paling reaktif? Aiman, siapa paling reaktif? W ke Y? W. W, alhamdulillah. Okey, so W. So, Alia tak dengar suara cikgu? Pula. Aduh. Okey. Okey, sekarang dengar tak? Dengar. Terangkan jawapan anda di dalam D1. Kenapa Y? Kamu kata W ke Y tadi, Aiman? Kamu kata W Yang mana pada reaktif? W ke Y? Y. Y. Kenapa Y paling reaktif? Kalau kamu tengok, turun sahaja kumpulan, saiz makin bertambah. Kamu kena cakap lah siapa punya saiz makin tambah. W ke Y? Bila turun kumpulan, saiz makin besar. So, maksudnya saiz Y, saiz atom, jangan tinggal pula. Atom Y lebih besar daripada atom W. Ini baru satu markah. Okey, markah yang kedua, daya tarikan antara nukleus, dengan elektron valence, semakin lemah. Sebab itu dia lagi mudah. Yang ini 281. Yang ini 2.8.8.1. So bila saiz dia besar, so tarikan W ni kan, antara dia dengan elektron valence yang paling luar, yang satu ni, dia makin lemah. Bila dia makin lemah, dia lagi mudah untuk
mengeluarkan dia punya elektron. Faham ke tidak, Hamizah? Hamizah dengar tak cikgu? Dengar ke? Okey. Boleh ya? Kama dengar tak suara cikgu? Boleh ya? Okey. So, kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni, okay, kalau kamu tengok sini, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dia bagi atom karbon, atom oksigen dan atom magnesium. Okey, soalan yang pertama. Manakah satu logam? Mana satu logam? Unsur mana yang logam? Siapa dapat jawab? Saya nak tengok map korang ni. Korang duduk kat mana sebenarnya? So, ada 11 pelajar ya. Siapa yang berkeliaran tu? Q berkeliaran nampak? Okey. So, kita lihat. Okey. Okey, duduk tempat masing-masing. Okey. Unsur manakah merupakan suatu logam? So mana satu logam? Hamizah, mana satu logam Hamizah? Karbon ke oksigen? Magnesium, cikgu. Magnesium. Magnesium. Alhamdulillah, tahniah. Betul. So, magnesium. Okey. So, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, apakah jenis sebatian? Dia kata jenis sebatian. Adik-adik kamu ni dia buat apa tau? Macam-macam lah jenis jawapan. So, kalau kamu tahu nampak, ini adalah antara magnesium dengan oksigen. So, kamu tahu magnesium ni logam. Oksigen ni bukan logam. So, antara logam dan bukan logam, apa jenis sebatian dia? Kita ada 2 jenis sebatian. Kita ada sebatian ionik. Kita ada sebatian kovalent. Alia, ionik ke kovalent Alia? Antara magnesium dengan oksigen. Ikatan apa? Ikatan sebatian kovalent ke sebatian ionik? Oh, Alia baru masuk. Sebatian apa anak-anak? Sebatian ikatan ionik adalah di antara logam dan bukan logam. So, yang ini adalah antara logam dan bukan logam. So, dia adalah sebatian ionik. Okey, sebatian ionik. Okey, kamu pun boleh pergi kepada ruangan chat ya. Tak dengar? Tak dengar lagi. Okey, sekarang dengar tak? Okay, tuliskan persamaan kimia yang seimbang bagi tindak balas ini. So, untuk tindak balas ini, okey, persamaan yang seimbang. So, di antara magnesium dengan gas oksigen. So, dia akan dapat, kamu tahulah, magnesium ni charge dia 2. Oksigen pun charge dia 2. Dia akan jadi magnesium oksida. So, sini 2, so letakkan sini 2. Okey. So, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya adalah B3. Okey, B3. Okey, soalan dalam B3. Okey. Aduh. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Lukiskan gambar rajah. Okey, lukiskan gambar rajah. Okey, lukiskan gambar rajah. So, macam mana nak lukiskan gambar rajah? So, dia antara magnesium. Dia dah buat sebatian. Dah terbentuk sebatian. So, macam mana magnesium? Okey. 2. Okey, pastikan ada nukleus. Satu lagi, 8. Okey, kemudian tutupkan kurungan. Pasti tutup kurungan, tuliskan charge. Okey, kemudian oksigen 2, 8. So, oksigen, ni dia punya ni 2, 8. So, kamu lukis cantik-cantik lah. Cikgu lukis tak cantik. Okey, kemudian 2 minus. Okey. Kemudian pergi kepada soalan yang seterusnya.
Okey, so yang ini dia kata state, nyatakan satu sifat fizik. So kalau ada sifat fizik untuk sebatian ionik kamu cakaplah takat lebur dan takat didih tinggi. Okey. Kemudian untuk soalan yang ini pula, Casey bandingkan. So kamu tahu di antara karbon dioksida, okey, oksigen dia kata bandingkan dengan MgO. So kamu tahu karbon dioksida adalah covalent. So covalent dekat sini magnesium oksida adalah ionic. So maksudnya bila dia suruh bandingkan, so siapa yang lebih tinggi? So kamu tahulah takat lebur magnesium oksida lebih tinggi berbanding dengan karbon dioksida. So dia nak compare atau bandingkan takat lebur bagi sebatian karbon dioksida. So kalau karbon dioksida dan magnesium oksida, karbon dioksida lebih rendah lah. So kamu cakaplah takat lebur lebih rendah daripada MgO. Okey, daripada MgO. Okey. So, dengar tak? Okey, so kita pergi kepada soalan ini. Terangkan. So, dia suruh terangkan. So, kamu terangkanlah. Okey, kamu terangkan. Okey, kenapa karbon dioksida takat lebur dia lebih rendah. So, kamu cakaplah. Kamu tahu karbon dioksida ni sebatian kovalent. So, dalam sebatian kovalent, karbon dioksida mempunyai daya tarikan antara molekul yang rendah di antara molekul. Okay, so tenaga haba yang rendah diperlukan untuk mengatasi daya. Okey, untuk mengatasi daya. Okey, so kita tengok. Okey, dengar tak suara cikgu? Dengar tak? Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey, so kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey, jadual 4. Okey, jadual 4 menunjukkan darjah pengayonan warna, okey, penunjuk phenolphthalein. Okey, so sekarang kita ada P, Q dan R. Okey, kita ada P, Q dan R. So, kita lihat ya. Okey, so kalau P ni dia kata mengayon lengkap. So, kalau kamu nampak dia adalah mengayon lengkap. Lepas tu tanpa warna. Tanpa warna. So, kalau tanpa warna tu maksud dia kita penunjuk phenolphthalein ni ada dua je. Kalau dalam asid, dalam neutral, dalam alkali. Kalau dalam alkali dia tidak warna, tidak berwarna. Colorless lah. Okey, tapi dia masuk je neutral dia akan jadi pink ataupun merah jambu. Masuk ke sahaja neutral pula dia jadi tidak berwarna. Dia akan jadi tidak berwarna. So kamu tahu, kalau tengok tanpa berwarna ni, okey, tanpa berwarna dia kata dia adalah okey, so mengayon separa, mengayon lengkap. So ini semua adalah
apa namanya? Asid. Okey, yang ini semuanya adalah asid. Okey. Sebab kalau kamu tengok sini, okey, R penunjuk phenolphthalein merah jambu dia akan jadi pink. Okey. Oh, sorry. Alkali ni adalah pink. Cikgu dah silap. Neutral ni tidak berwarna. Sorry ya. So maksudnya sebab saya baru nampak yang ni. Okey. So alkali berwarna pink. So maksudnya R ni adalah alkali. Okey, yang ini colorless ni adalah asid. So ini pun adalah asid. So kalau kamu tengok sini dia mengion lengkap. Maksudnya dia adalah asid kuat. Dia mengion separa, maksudnya dia adalah asid lemah. Okey, dia adalah asid lemah. Okey, larutan manakah yang mempunyai nilai pH yang rendah? So kamu tahu asid ni nilai dia adalah di bawah 7, kurang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau yang 7 tu pula 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So ini alkali. So larutan mana mempunyai pH yang rendah? So asid adalah pH dia rendah lah. Nilai pH dia rendah. So antara asid kuat dengan asid lemah. Kamu tahu asid kuat pH dia lagi kecil. Asid lemah nilai pH-nya besar. Okay, so saya nak tanya Alia. Alia, antara P dengan Q, mana pH yang rendah? Nilai pH yang rendah. Boleh tak? Mana satu pH yang rendah? P ke Q? Alia, boleh? So, nilai P. P dekat sini, Q dekat sini. So, R adalah dekat sini. Okay, bagi jawapan kamu. Kalau dia minta bagi, kamu cakaplah kepekatan. Kepekatan apa? Kalau asid kepekatan apa? Kepekatan ion hidrogen tinggi. Di P. Okey. Larutan PQR mungkin asid atau alkali. Kelaskan. Yang ini pelajar kata 4 hari tu dia salah. Dia tanya, dia buat dah betul ni. P dekat sini R. Tapi dia tertinggal Q. Dan Q. Kalau dia buat P sahaja, salah. Kamu kena buat P dan Q. Dan yang alkali adalah R. Okey. Pergi kepada soalan yang ini pula. Okey. Kuprum 2 karbonat. Okey, kuprum 2 karbonat ini bertindak balas dengan asid sulfurik. Okey, bertindak balas dengan asid sulfurik menghasilkan garam L. Okey, sini adalah garam L. So, gas M menukarkan air kapur menjadi keruh. So, kamu tahulah air kapur menjadi keruh, confirmlah dia adalah gas karbon dioksida. Okey, so berdasarkan neraca 4, kenal pasti garam L dan gas M. Garam L dan gas M. So tadi cikgu dah bagi tahu. Dia suruh identify. So bila suruh identify, maksudnya kamu bagi dalam bentuk jawapan formula boleh. Kamu bagi nama penuh boleh. Tapi hati-hati, siapa yang bagi nama penuh? Contoh, yang ini karbon dioksida. So dia tak ada masalah lah, dia bagi perkataan karbon dioksida. So yang ini jawapannya adalah kalau yang ini, so maksudnya kuprum karbonat tambah H2SO4, dia akan dapat CuSO4 tambah H2O tambah gas karbon dioksida. Okey. So dekat sini garam dia adalah kuprum sulfate. Kamu bagilah kat sini CuSO4. Tapi ada pelajar dia buat macam ni. Dia buat dalam bentuk ayat panjang. Kuprum sulfat. Agak-agak betul ke salah? Cikgu kata salah. Kenapa? Sebab dia tak ada Roman 2. Dia kena tulis kuprum 2 sulfat. Kena nama penuh. Kalau kamu nak nama, tolong namakan penuh. Roman sekali kamu kena buat. Okey, faham ya? So, yang ini jawapan. Okey, tuliskan persamaan kimia. Persamaan kimia ini macam yang cikgu tulis tadi lah. CuCO3 tambah H2SO4, kamu akan dapat CuSO4 tambah H2O tambah CO2. Bahan tidak panas dengan hasil tidak panas betul, 1 markah.
Kamu seimbang, betul, 1 markah. Okey, soalan yang nombor 3. Okey. Apabila larutan garam L ditambahkan kepada larutan natrium hidroksida, mendakan biru tidak larut dalam natrium hidroksida berlebihan. Okay, tuliskan formula bagi mendakan biru tersebut. Tuliskan mendakan. So, maksudnya garam L tadi. Mana garam L? Okay, garam L adalah kupra sulfat. Tindak balikkan dengan natrium hidroksida. So, maksudnya dekat sini, CuSO4 tambahkan dengan NaOH. So, yang akan kamu dapat adalah kuprum hidroksida. Jangan lupa 2. Okey, tambah Na2SO4. So, kuprum hidroksida. Okey, pelajar dia akan salah di sini. Kuprum hidroksida je. Dia lupa kuprum ni charge dia 2. So, CuOH. Okey, kalau dia kata formula, tuliskan formula. Okey, nombor 4. Okey, soalan nombor 4 dia kata, okey, garam L boleh ditukarkan semula kepada kuprum karbonat. Okay, garam L tadi, kuprum sulfat tadi, tukar balik jadi kuprum karbonat melalui tindak balas W. Okay, cadangkan satu bahan kimia yang sesuai untuk tindak balas itu. So, maksudnya, cadangkan. Okay, cadangkan maksudnya dia nak jadi CuCO3. Okay. Daripada CuSO4. Okay. So, dia tindak balaskan apa untuk dapatkan CuCO3? Ini garam. Tindak balaskan dengan garam. So, dia akan dapat garam juga. So, ini mesti garam. Apa yang perkataan ada karbonat? So, kamu ambillah apa-apa garam yang larut. Ingat tak cikgu cakap? Untuk garam karbonat, semua garam karbonat tak larut. So, ini kuprum sulfat garam tak larut. Inilah yang kita panggil nama tindak balasnya. Yang 4 ni, nama tindak balasnya. Tindak balas double decomposition. Double decomposition dalam bahasa Melayu apa? Double decomposition dalam bahasa Melayu apa, Alia? Okey, tindak balas ganda 2. Okey, so apa bahan yang sesuai? So, ini mesti garam larut. Garam karbonat kamu tahu semua tak larut kecuali natrium, kalium dengan amonium. So pilihlah. So, contohnya kamu nak pilih kalium karbonat ataupun kamu nak pilih dia kata kalium karbonat. Okey. Kamu nak buat formula pun boleh. So, KCO3 2. K2CO3. Kamu buat natrium karbonat pun boleh. Okey. Na2CO3. Okey. So, itu sahaja. Okey. So, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak semua datang. Sila buat dalam buku nota. Nanti sebab cikgu nak kamu upload dalam Google Form yang cikgu akan bagi hari Khamis. Okey, hari Khamis ya. Okey, so jumpa lagi.